JLC yang tiada ahli parlimen tidak wakili rakyat. Minggu ini pihak yang melihat JLC sebagai ghanimah setelah berjaya menebuk atap atau masuk ikut pintu belakang dengan pihak yang mempertahankan mandat rakyat saling berbantahan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata semua anggota Parlimen Kerajaan Persekutuan yang tidak dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri akan dilantik mempengerusikan agensi dan syarikat yang berkaitan kerajaan JLC. Kerana mereka semua ini layak, mereka ini adalah ahli parlimen, katanya, seperti dipetik Malaysia Kini. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki pula berkata, pelantikan ahli parlimen sebagai pengerusi JLC memperlihatkan kerajaan benar-benar bertanggungjawab kepada rakyat kerana mereka yang dilantik adalah dalam kalangan mereka yang dipilih oleh rakyat. Peranan mereka adalah mewakili rakyat memantau perjalanan sesuatu JLC, ujarnya seperti dipetik Berita Harian. Sebaliknya, pemimpin Pakatan Harapan menyelar tindakan mengagih-agihkan kedudukan pengerusi agensi kerajaan JLC di kalangan ahli parlimen di saat rakyat sedang kelaparan sebagai lucu malah satu jenayah. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berpendapat pelantikan dua ahli parlimen yang memiliki kelayakan luar biasa untuk memimpin JLC boleh dipertimbangkan. Tetapi jika kamu jadikannya sebagai peraturan, setiap ahli parlimen akan diberi jawatan tambahan, ganjaran tambahan sedangkan rakyat sedang bergelut untuk mencari makan, ini bagi saya adalah satu jenayah. Justru kita akan menentang, katanya semasa persidangan akhbar dalam talian baru-baru ini. Sementara itu, ahli parlimen Amanah Sepang Muhammad Hanifah Maidin mencemuh hujah kononnya melantik ahli parlimen di JLC untuk mewakili rakyat. Alahai, cakaplah nak habiskan duit rakyat, kan senang dan tak berbelit. Baru nampak jujur. Hujah ini seolah-olah JLC yang tiada ahli parlimen di dalamnya macam tak wakili rakyat. Maaf, siapa yang ajar ni? Mengulas mengenai dakwaan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan juga melantik ahli politik, ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir Muhammad Faiz Fazil berkata terdapat perbezaan antara JLC dengan agensi kerajaan atau badan berkanun kerajaan. Faiz sendiri telah dilantik sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, iaitu sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang diperbadankan menurut Akta 49 Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971. Begitu juga Lembaga Pelabuhan Kelang atau LPK yang sebelum ini pengerusinya ialah ahli Dewan Undangan Negeri DAP Seri Kembangan Ian Yong Hian Wah. Janji 22 dalam manifesto Pakatan Harapan menyatakan Kerajaan Pakatan Harapan akan memastikan pelantikan ahli lembaga pengarah ke dalam JLC Nasional dan negeri adalah daripada kalangan golongan profesional dan bukan berdasarkan kaitan politik mereka. Gerombolan kleptokrat memutar balik janji 22 itu sejak Pakatan Harapan masih berkuasa. Sedangkan ia jelas menyebut JLC bukan badan berkanun. Justru ahli politik Pakatan Harapan memegang jawatan pengerusi badan berkanun tidak bersifat komersial, bukannya JLC. Ini disahkan oleh Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad dalam bicara santai PKP bersama YB Khalid Samad seri 6 dengan tajuk Lantikan JLC Sogokan Politik kemarin. Khalid berkata ketika beliau berada dalam PAS, mereka menentang pelantikan ahli parlimen menguasai atau mengetuai JLC. Ini pun saya pun heran ya kerana kenyataan yang kata nak lantik semua ahli parlimen ini datangnya daripada orang PAS dan kita dulu bila kita dalam PAS memang soal pelantikan politik yang sebegini rupa yang tak ambil kira kelayakan dan sebagainya memang kita kutuk ya, memang kita serang ya. Dan kalau tak silap saya baru-baru ni Cikgu Pa Mustafa Ali yang bekas Setiausaha Agung PAS pun keluarkan kenyataan mengkritik kenyataan yang dibuat oleh YB Taqiyuddin ya. PAS ketika itu mempertahankan naratif bahawa urusan pemerintahan adalah hal yang amat penting. Ia hendaklah diamanahkan kepada ahlinya dan tidak boleh kepada selainnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kekuasaan itu adalah amanah. Pada hari kiamat nanti, ia akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan apa yang diamanahkan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang menjadi pegangan PAS pada satu masa dahulu. Tidakkah perebutan kerusi ketua JLC ini menunjukkan dengan jelas bahawa doktrin UMNO menguasai pemimpin
parti itu. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.